Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur Allah SWT dengan izinnya, dengan ta'aluk irada Allah. Makanya Allah Ta'ala memberikan kita pinjaman nyawa. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang keduanya, kita salat dan salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibuna, syafi'una wa qudwatuna. Khabar semua sihat, alhamdulillah, insyaallah. Baik, jadi dalam pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan berkongsi daripada subtopik iaitu faedah mempelajari ilmu tauhid. Faedah mempelajari ilmu tauhid. Ya. Di antara faedah mempelajari ilmu tauhid yang disebut oleh para alim ulama secara ringkasnya, kesimpulannya, apa dia? Mendapat keuntungan yang berkekalan di dunia dan mendapat sebesar-besar anugerah syurga di akhirat kelak. Ini adalah faedah samarah, hasil daripada mempelajari ilmu tauhid. Kita mengaji apa-apa ilmu sekalipun, insya-Allah ada faedah yang kita akan perolehi, insya-Allah. Mengaji ilmu fiqh ada faedah dia. Kita boleh tahu hukum hakam. Semayang kita pun betul, tidak? Semayang kita pun betul. Kalau kita mengaji nahwu sorof, katalah kita mengaji nahwu, ilmu nahwu, apa yang kita dapat faedah? Faedahnya kita dapat bercakap bahasa Arab, dan katakanlah bilang Arabiah, ataupun kita mampu memahami Quran, ataupun kita mampu baca teks Arab. Ini faedah. Kalau kita mengaji ilmu matematik, apa faedah kita dapat? Kita boleh mengira, ya, kita boleh mengira, kita boleh boleh tahu kelajuan cahaya. Kalau kita belajar fizik pula macam mana. Jadi faedah. Samalah juga macam kita mengaji ilmu tauhid. Lebih-lebih lagi pula ilmu tauhid adalah asyraful ilm, ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Ya, ilmu kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain ataupun kita aturkan semua ilmu ni, yang paling mulia ke atas semua ilmu-ilmu adalah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini faedah dia pada tadilah mendapat keuntungan yang berkekalan. Subhanallah. Berkekalan ni buat ayah sekalian. Berpanjangan, ya berpanjangan. Dia bukannya ikut musim, dia berkekalan. Ini faedah dia. Dapat keuntungan berkekalan di dunia. Di dunia apa dia? Contohnya kebahagiaan hidup, hayatan thayyibah yang kita pernah sebutkan dalam video sebelum ini. Dan yang paling hebat dan paling seronok, bila kita mengaji ilmu tauhid, bila kita kuat keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kita diberikan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Inilah impian, cita-cita, amal siapa-siapa pun. Tidak, tanyalah siapa-siapa, semua orang nak dapatkan syurga. Ini adalah janji Allah SWT, wa'iddat lil muttaqin, yang mana syurga ini bagi orang yang bertakwa, yang tidak ada keraguan pada Quran. Ini antara ciri-ciri orang yang bertakwa ni, dia tidak ragu-ragu pada Quran. Dia yakin sebenar-benar Quran. Dia tak ada pun sampai nak mencadangkan Quran itu di tafsir semula. Dia tidaklah sampai mencadangkan Quran itu tak perlu dihafal. Ni pemikiran kolut orang. Satu kelompok yang kolut macam itulah. Tapi bagi orang beriman, dia akan jadikan Quran itu sebagai panduan utama. Baik, yang ini pun kita dah sebut pada siri sebelum ini. Straight to the point, kembali kepada landasan kita. Jadi bila sebut syurga ini adalah faedah yang akan diperoleh oleh orang yang mengaji ilmu tauhid, subhanallah. Benarlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebutkan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, Allah mengharamkan ke atas api neraka ini mereka yang mengatakan la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah kerana mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah ini dengan syarat yakin dengan kalimah tersebut, yang tiada Tuhan melainkan Allah, yakin sebenar-benarnya, maka mereka ini
ya, akan diharamkan diri mereka daripada api neraka. Maksudnya apa? Dapat syurga. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah, dia kena keyakinan itu. Apa-apa pun kunci dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi riwayatkan oleh Muslim dan juga Bukhari. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita dah tahu syurga ini adalah tempat yang dijanjikan bagi orang yang beriman, maka kita nak cerita pula syurga itu bagaimana. Ini yang kita sebut targhib, motivasi yang mendorong kita untuk meningkatkan amal ibadat kita, meningkatkan ilmu kita dalam kita menjalani hidup sebagai orang Islam. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Tur, ayat surah Az-Zukhruf, ayat 73, ayat 73, yang mana Allah sebutkan pada ayat yang ke 71, ayat 71, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab, wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talatul a'yun wa antum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab, diedarkan, yutaf, macam kita tawaf kan, tawaf maksudnya kita pusing, edar, kita pusing lah, dipusingkan, diedarkan kepada mereka. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab, diedarkan mereka itu makanan dengan pinggan daripada emas dan juga daripada emas dan juga gelas. Gelas, pinggan emas, gelas pun emas. Ni apa dia? Pinggan mangkuk penghuni syurga. Emas, nikmat tak? Nikmat kan? Kat dunia ni, orang kaya, bukan semualah, ada orang kaya bila ada duit lebih, dia nak tunjuk dia kaya, dia nak tunjuk diri dia hebat, nak tunjuk diri dia seronok, maka dia beli pinggan mangkuk emas. Contohlah, kan? Tak boleh, memang tak boleh. Dalam Islam, dalam hukum fiqh, kita dilarang, yakni diharamkan kita menggunakan bekas emas dan perak. Bekas ni lah, pinggan mangkuk emas dan perak diharamkan. Itu hukum fiqh lah. Tapi di syurga tak ada masalah. Yang haram dia jadi harus, yang haram jadi harus. Kemudian sambung lagi, tidak, dan di dalamnya terdapat apa jua yang diingini. Apa yang diinginkan dalam syurga tu boleh didapati, diingini oleh apa? Oleh nafsu, dan yang menyedapkan mata memandang. Subhanallah, Dan ini adalah orang kata apa? Kata Allah SWT, dan kamu kekal di dalamnya selama-lama. Itu sebab wa antum fiha khalidun. Jadi nikmat makan dengan pinggan mangkuk emas, kemudian kita boleh buat apa yang kita ingini di dalam syurga lah, kan? Dalam syurga nak tengok benda yang menyeronokkan kita dalam syurga pun boleh, tak ada masalah, dan nikmat itu berkekalan. Subhanallah. Jadi benda yang kita sebutkan tadi itu di antaranya lah menunjukkan kepada kita dalam syurga tak ada larangan, semua harus belaka. Kalau kat dunia haram ada, makruh ada, wajib ada, tapi kat syurga semuanya harus belaka, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab syurga adalah tempat rehat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mana mereka bersusah payah di dunia dahulu, seperti mana contohnya para sahabat, mereka berjihad, mati syahid, dan kemudian Allah Ta'ala berikan mereka ganjaran syurga. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu faedah, kita akan dapat syurga. Tapi harus diingat, jangan sampai kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun jadi masalah juga ni. Hari ini cabaran hidup. Sebab apa? Sebab kita ada WhatsApp, tidak ada WhatsApp, dapat mesej kat Facebook, kadang-kadang dapat info, dapat maklumat, kan? Kalau kata nak hindar perkara sekian, dia suruh pakai tangkal, dia suruh jumpa Tok Bumuh, contoh. Yang ni menjadi masalah. Sebab apa? Sebab
ada unsur syirik, dan bila ada unsur syirik dia akan menyebabkan risiko kepada iman seseorang manusia. Dan tentang syirik ini insya-Allah kita akan sambung pada video yang lain pula insya-Allah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua maaf di atas kekurangan dan sebagainya. Maklumlah bila buat sorang-sorang, cakap sorang-sorang, mungkin ada benda yang terlepas pandang, mungkin ada benda yang tidak jelas, dan apanya semua itu apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu adalah datang daripada diri saya. Hakikatnya buruk dan baik itu sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dipanggil kalam adab kita lah, kalam adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.